Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita satu lagi kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 62 ayat ke-6 sampai 9. Kita akan membacakan secara bertanggapan. Saya ulangi, Mazmur nomor 62 ayat 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bersama-sama kita katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Marilah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita muliakan namanya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh lagi kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, haleluya, haleluya.
seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Lebih lagi kita katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita, tiada seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Yesus. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang baik Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, satu kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali kepada kami untuk boleh beribadah memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sungguh-sungguh disenangkan Tuhan, sungguh diagungkan, sungguh dimuliakan Tuhan. Dan Engkau berkenan terhadap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini di tengah kondisi yang tidak begitu baik, di tengah-tengah COVID-19, kita masih diberikan hati untuk boleh memuji Tuhan, diberikan kesempatan untuk datang ke hadiran Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita tinggikan namanya, kita naikkan syukur kita hanya kepada Tuhan. Karena kasih yang diberikan Tuhan sungguh begitu besar. Kasih yang diberikan Tuhan lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Lebih sungguh lagi dengan penuh sukacita kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Dengan penuh sukacita mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan
memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, sebab sumber sukacita kita dan pengharapan kita hanya daripada Tuhan saja. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, mari kita kemuliaan bagi Allah kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. 1 minggu sudah berlalu. Tentunya kita boleh menjalani kehidupan kita dalam anugerah Tuhan. Banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan yang mengecewakan Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan kita, mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan.
Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mazmur nomor 32 ayat kelima berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari pada saat ini kita menenangkan hati kita kembali di hadapan-Nya. Kita mau datang kembali ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau mengaku segala kesalahan, pelanggaran kita. Kita sudah berulang kali menyakiti hati Tuhan. Kita sudah berulang kali mendukakan hatinya karena kesalahan yang kita lakukan, baik itu kita sadari ataupun tidak. Mari pada saat ini kita mau datang, biar Allah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap kita, untuk kita boleh bersama-sama mengakui segala kelemahan, segala dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita memohon kembali pemulihan kasih-Nya memenuhi setiap kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengakui bahwa diri kami begitu rapuh ya Tuhan. Seringkali kami melupakan Engkau. Seringkali kami tidak
menghasrati Engkau di dalam hidup kami. Seringkali kami hidup hanya terpusat pada diri kami, kepada pikiran, perasaan, kehendak kami. Kami mengatur hidup kami sedemikian rupa hanya sesuai dengan agenda kami sendiri. Bahkan kami masih berkubang dengan dosa-dosa kami, segala kelemahan kami. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Engkau mengetahui segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mengakui itu semua di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali menyakiti hati-Mu di dalam pikiran kami, perkataan kami atau tingkah laku kami. Baik ketika kami di rumah tangga kami masing-masing, ataupun di tempat-tempat lain di mana kami berada. Ketika kami berinteraksi di dunia kerja, berinteraksi di masyarakat luas, ataupun di tengah kesendirian kami. Seringkali ya Tuhan, kami mendukakan Engkau. Oleh karena itu pada saat ini ya Tuhan, kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus menyadarkan kami, mengoreksi diri kami. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, hidup kami tidak sia-sia. Tapi hidup kami boleh terus dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Karena kami hidup, belajar, hidup kudus dekat denganmu ya Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami semua karena kami orang yang lemah. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini ya Tuhan. Mampukanlah kami, berjalanlah bersama kami. Dan kami juga mau belajar, bukan seberapa kuat kami memegang tangan kasih Tuhan, tetapi kami mau menyandarkan diri kami sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang kuat, yang dengan kasih-Mu memegang kami dengan setia, senantiasa, sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau tidak pernah membuang kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu selalu tersedia bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Pencipta dan Penebus kami. Kami memohon ampun, kami berserah, dan kami berdoa. Amin. Saudara, janji pengampunan dosa terambil daripada Mazmur pasal 103 ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan tertulis bagi kita semua. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dengan kesalahan kita. Amin. Saudara, kita bersyukur karena kasih-Nya yang senantiasa kekal. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih yang tidak bersyarat diberikannya kepada kita. Mari sebagai wujud syukur kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mengangkat satu pujian. Kita katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan. Karena kasih-Mu yang selamatkan, Menyucikan dan menebus hidupku, naikkan syukur, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Dia bukanlah Allah yang sekadar menciptakan kita. Dia juga bukan cuma Allah yang sekadar menyelamatkan kita
ketika kita bertobat. Tetapi Ia juga adalah Allah yang setia. Sepanjang hidup kita, Ia memelihara kita senantiasa. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil daripada 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-7. Yang tertulis demikian bagi kita semua umat pilihannya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pada saat ini jemaat sekalian, tiba saatnya kita semua bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Dan saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan mau menyapa kita kembali, itu adalah satu bentuk penyertaan Tuhan bagi kita semua, satu bentuk anugerah-Nya bagi kita semua. Dan biarlah kita mau merespon kesempatan yang Tuhan berikan ini, merespon anugerah Tuhan ini dengan kita sama-sama boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita boleh belajar takluk di bawah otoritas firman Tuhan. Mari kita bersama-sama meminta pertolongan Tuhan saja, pimpinan Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. 让我们一同进入祷告。 Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu. 我们在天上的父神，这个时刻我们再一次来到你的面前。 Kami bersyukur kalau Engkau terus mau menyapa kami ya Tuhan. 我们先上感谢，因为你一直在哪里与我们说话。 Engkau mau terus menyampaikan isi hati-Mu kepada kami yang lemah dan terbatas ini. 你愿意给我们这些有限的人，可以得到你的教导。 Tuhan, kami berdoa kiranya ketika firman Tuhan ini diberitakan sebentar lagi, 一会儿我们要听你的话语， Allah Roh Kudus saja yang boleh berkarya di tengah-tengah kami. 求神你这圣的灵可以在我们当中动工。 Kiranya Engkau yang boleh menguduskan, memakai kedua hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan dan yang menerjemahkan. 求求你帮助我们两位你的仆人，我们讲的，我们翻译的。 Dan juga segenap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, Allah Roh Kudus juga boleh memberikan iluminasi atau pencerahan kepada setiap mereka. 也求主你让每一位听众，每一个会友也可以得到从你而来的光照。 Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah hati kami boleh dilembutkan oleh Engkau. Engkau memberikan hati yang teachable kepada kami yang mau belajar, tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. 感谢主，求主你给我们每一个人有受教的心，愿意在你的面前受教。 Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的会友们，平安。 Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat sekalian yang bersama-sama beribadah pada saat ini. 我要向大家说到星期日好，我们今天的主日崇拜在这里可以进行。 Baik Anda yang adalah jemaat daripada Gereja Kristus Yesus Palembang, 可能你们是基港耶稣基督教会的会友， maupun juga mungkin jemaat lain, saudara-saudari seiman kami yang juga dari gereja lain yang beribadah bersama-sama dengan kami melalui tayangan yang sedang Anda saksikan pada saat ini. 可能你们是从别的教会的会友，你们可以在这个直播的主日崇拜一同来参加。 Kami mengucapkan shalom, Tuhan memberkati Anda. 我们在这里再一次的说到， Dan 主 biarlah- 与你们同在。 Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh kembali meneguhkan iman kita di dalam masa-masa yang tidak mudah pada saat ini. 让在这艰难的时刻当中，我们每一个人可以来这里听主的话语。 Mari saudara kita membuka beberapa bagian firman Tuhan.
我们打开几处的经文， yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. 成为今天我们听到的一个基础。 Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 13 第一，我们要听出埃及记第13章 ayatnya yang ke-17 sampai 18, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-20 sampai 22. 从11节到18节，然后从20节到21节。 Firman Tuhan ini akan dibacakannya hanya di dalam bahasa Indonesia. 将以印尼文来读。 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Allah menuntun umatnya. 我们今天的题目就是上帝带领他的信徒。 Demikian firman Tuhan tertulis. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kemudian saya lanjutkan ayatnya yang ke-20 hingga ayat 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kemudian saya akan membacakan Keluaran pasal 14. 我们要再来看出埃及记第14章。 Keluaran pasal 14 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kembali kita akan menyimaknya di dalam bahasa Indonesia saja. 14章第1节到第8节，人就用印尼文来读。 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Firaun bertindak untuk penghabisan kali. 就是法王最后一次的行动。 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita telah membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. 最后，我们要看出埃及记第15章22节到27节。 Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. 出埃及记15章22节到27节。 Firman Tuhan akan dibacakan kembali hanya di dalam bahasa Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka.
Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 读经到此为止。 Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali pada tahun 2003 亲爱的会友们，在2003年， ada sebuah film yang cukup terkenal yang menjadi film yang dikonsumsi oleh banyak orang di box office pada saat itu. 那个时候有一部电影是大家非常关注的一部电影。 Film ini berjudul Tears of the Sun yang dibintangi oleh Bruce Willis. 这个电影的题目叫做《太阳的泪水》，是由 Bruce Willis 做主导的。 Di dalam film itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikisahkan bahwa Bruce Willis ini berperan sebagai seorang letnan yang memimpin pasukan atau tentara Amerika Serikat untuk menyelamatkan seorang dokter berkewarganegaraan Amerika di sebuah hutan di negara Nigeria. 他这个中尉，他是美国的一个陆军中尉，他在那里带领了美国的军队去到尼日利亚的一个森林里面。 Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, negara Nigeria itu diresahkan oleh sebuah kelompok pemberontak yang mencoba untuk membunuh, membinasakan banyak orang di sana. 在尼日利亚那个时候，有一组的叛乱组织在那里威胁、困扰着那里，要杀害那里的人民。 Sehingga pasukan tentara Amerika Serikat ini, Navy SEAL atau pasukan khusus, diterjunkan di sana untuk menyelamatkan dokter tersebut di tengah ancaman yang ada. 所以这个美国的特卫，他们去到那边要去拯救这个一个美籍的医生。 Dan ketika pasukan Amerika ini bersama letnan yang diperankan oleh Bruce Willis ini sudah masuk ke tengah-tengah hutan di negara Nigeria itu. 这个中尉带领他的军队去到尼日利亚的森林里面，要去拯救这个医护人员。 Ada sebuah scene yang menarik di sana Bapak Ibu. 在哪里有一个很吸引人的一个事情发生。 Letnan tersebut bersama pasukannya bertemu dengan seorang pemimpin gereja yang juga adalah orang barat. 他们去到一个教会，这个教会的领袖也是一个外国人。 Pada waktu itu pemimpin gereja ini sedang berpisah dengan sekelompok jemaatnya yang akan pergi mengikuti sang dokter berkewarganegaraan Amerika itu untuk melarikan diri. 那个时候，这些很多的会友在哪里要离开，要撤离，要离开这个医生。 Dan pemimpin gereja itu berkata kepada letnan tersebut yang akan memimpin jemaatnya untuk melarikan diri. 这个教会的领袖就对将要走出去的中尉说道。 Pemimpin gereja yang memutuskan untuk tinggal tetap di sana, melepas jemaatnya, dia berkata kepada sang letnan, 他让会友撤离，但是他自己在哪里留下来？然后他对这个陆军中尉这样说 God be with you. Tuhan bersamamu. 上帝要与你们同在。 Dan kemudian ketika letnan tersebut mendengar perkataan atau kalimat singkat ini, God be with you. 当这个陆军中尉听到这一句话以后， Letnan tersebut berkata kepada pemimpin gereja tersebut, 他对这个教会的领袖这样的说： God has left Africa. 他说，上帝已经离开了非洲， Allah telah meninggalkan Afrika. 上帝已经离开了非洲。 Saudara, hal tersebut dikatakan oleh sang letnan 这个中尉说出的这一句话， karena ia menyadari bahwa kondisi saat itu di negara Nigeria di tengah benua Afrika itu berada di sebuah kekacauan. 因为他知道尼日利亚那个时候是处在一个很混乱的情况当中， Hal-hal buruk terjadi, kekacauan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana.
在那里发生了很多骚乱，而且到处都有凶杀的事情发生。 Sang letnan berpikir di tengah kondisi yang kacau seperti ini, tidak mungkin ada Allah di sana. 所以这位陆军中尉觉得，在这样的情况当中，上帝不可能存在。 Allah tidak mungkin hadir, Allah tidak mungkin beserta dengan negara Nigeria di tengah benua Afrika itu karena kondisi yang begitu mencekam. 上帝不可能在这个非洲的中间当中存在与他们同在，因为他们的情况是这样的可怕。 Namun saudara sekalian, 但是，亲爱的弟兄姐妹， ketika kita mendengar perkataan atau kalimat singkat daripada letnan tersebut, 当我们听到这一句很简单的一句话， God has left Africa. Allah telah meninggalkan Afrika. 上帝已经离开了非洲。 Bukankah di tengah masa krisis yang kita alami pada saat ini, 就好比这个时刻我们面对的情况， di tengah global pandemi global akibat virus COVID-19 yang terjadi, bisa saja kita berkata, God has left us. Allah telah meninggalkan kami. 在全球这个新冠肺炎的疫情在哪里一直蔓延，我们可以说，上帝已经离开了我们。 Saudara, ketika kita melihat di media massa atau di internet yang kita lihat di gadget kita setiap hari, 当我们在手机媒体或是报道电视的报道，我们可以看到， ketika dunia, negara Indonesia atau kota mungkin di mana kita hidup dan tinggal pada saat ini, 在我们这个全球或是在我们印尼我们所居住的地方， terancam dengan virus COVID-19 yang begitu merajalela. 我们看到新冠肺炎的疫情是这样的蔓延着， Angka orang yang terinfeksi, kasus aktif terus bertambah. 受感染的死亡的人数一直继续的在增加， Kematian terus bertambah. 死亡的人一直增加， Atau bahkan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. 但是可能吗？ Maksud saya bukan tidak mungkin. 不是不可能的。 Virus COVID-19 ini juga bisa menimpa orang-orang dekat kita. 新冠病毒也会感染到我们亲近的人， Mungkin keluarga kita atau teman kita sendiri. 我们自己的家人，我们的亲朋好友， Mereka terinfeksi, mereka sakit, bahkan mereka mungkin meninggal. 他们受感染，他们生病了，然后可能他们死亡了。 Ini adalah kondisi yang begitu menakutkan dan bisa membuat kita down, depresi dan begitu sedih. 这样的情况让我们可以感到非常的害怕，非常的压力。 Di tengah kondisi sulit seperti ini, 在这样的状况当中， mungkin Anda atau saya 可能你或是我， bisa saja berkata, 我们可能会这样说： apakah Tuhan masih beserta denganku? 是否上帝还与我同在？ Apakah Tuhan masih mengasihiku? 是否上帝还爱我？ Bahkan bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara sekalian. 但是也不单单只是这样罢了。 Kita bukan hanya bergumul dengan masalah kesehatan, 我们可能不是单单为了我们的健康来担忧， tetapi mungkin kita juga bergumul dengan ancaman ekonomi global yang terjadi. 但是我们也看到全球经济的衰退。 Saat ini mungkin bisnis kita semakin lesu. 我们看到全球，我们自己的生意这么样的衰退， Income, penghasilan menurun. 我们收入已经减少。 Sebagian kita yang berprofesi sebagai karyawan atau pekerja di dalam sebuah perusahaan, 工作的人员 mungkin kita terancam mengalami pemotongan gaji, 可能我们受到这样的威胁，我们的薪水将被减少， atau kita dirumahkan dengan, mohon maaf, gaji kita tidak dibayar. 或是我们被停职，在家中我们的薪水没有再得到了。 Atau mungkin kalau ada di antara kita yang menjadi pemilik sebuah perusahaan, 或是我们是一个企业家， kita kebingungan bagaimana kita membayar karyawan kita. 我们拥有公司，我们不知道要怎么来付还给我们的员工。 Omset menurun drastis. 我们看到一切的都是在衰退当中。 Bagaimana kita harus memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan kita, padahal kita sendiri pun sebagai owner atau pemilik perusahaan, kita pun mengalami kelesuan yang luar biasa.
我们怎么样可以付给他们每一年的花红，或是我们自己也是正在处在困难的当中。 Di tengah kondisi sulit seperti ini, mungkin saja kita berkata, 在这样的情况当中，可能我们会说 Tuhan, cepatlah ini berlalu. 主啊，这样的事情快点过去吧。 Tetapi saudara, pertanyaannya, kalau pandemi ini tidak cepat berlalu, 但是这个疫情要是没有快快的过去， mungkin saja saudara maupun saya 可能你或是我 juga dapat berkata, 也会这样说： apakah Tuhan masih beserta denganku? 是否上帝还与我们同在？ Apakah ia tetap hadir di dalam kehidupanku? 他是否还存在我们的生命当中？ Ataukah ia hanyalah Allah yang menciptakan manusia, kemudian dia hanya menonton dari jauh penderitaan manusia? 或是他创造了我们，造了我们，然后他远远的在那里看着我们？ Tetapi saudara, pada saat ini, 但是在这个时刻， firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita. 神的话语再一次的教导我们。 Seandainya kita mengerti dan memaknai dengan benar apa arti dari penyertaan Tuhan dalam hidup ini, 要是我们对这个生命有正确的角色， maka kita akan tetap teguh dan tabah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang menerpa hidupmu dan hidupku. 我们就会非常的坚定，我们怎么样来面对困扰我们的一切问题。 Jemaat sekalian terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar tentang Sesuai apa de- arti dari penyertaan Tuhan itu. 主所爱的弟兄姐妹，让要我们来看什么叫做神的存在，神的同在。 Yang pertama saudara, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa hidup kita bebas dari masalah dan selalu berkelimpahan. 我们看到，第一，上帝的存在并不意味着我们的生命不会有任何的问题。 Saudara, mungkin kita pernah mendengar ada ajaran seperti ini. 可能我们有听过这样的教导， Kalau menjadi orang Kristen itu kan, ya kita ini anak raja lah, ya. 要是我们成为基督徒，我们是神的儿女， Hidup pasti selalu makmur, 我们的生活一定富足， selalu sehat, 我们一定总是健康的， semuanya seperti jalan tol, lancar. 一切都好像高速公路，非常的通顺。 Atau mungkin kita mendengar slogan lain yang sudah tidak asing buat kita. 或是我们有听到别的口号，我们已经非常熟悉了。 Muda foya-foya, 年轻的时候吃喝玩乐， tua kaya raya. 老了富足， Kalau saya tambahkan sedikit, sudah kaya raya, sehat pula. 又富足又健康， Kemudian meninggal, masuk surga. 然后过世了以后又可以进天堂。 Saudara, dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa dalam kehidupan kita, kita anti terhadap berkat materi yang Tuhan berikan. 我们不意味着我们对上帝给我们的福分我们不喜欢， Namun saudara, yang menjadi pertanyaan ialah apakah memang ajaran atau slogan atau kalimat seperti itu adalah sesuatu yang diajarkan di dalam kitab suci. 但是我们要慎重的来思考，是否这样的口号是在圣经里面教导的。 Saudara, di dalam Keluaran pasal 13 kita telah melihat bahwa bangsa Israel telah dipimpin Allah keluar dari perbudakan di Mesir. 我们看到在13章，以色列人已经上帝带领他们从埃及出来了。 Maka Tuhan berjalan di depan bangsa Israel di sana. 神在他们的前面领他们的路， Dan hal ini disimbolkan oleh tiang awan yang ada pada siang hari untuk menuntun mereka. 就是以日间有引柱在那里带领他们的路， Dan tiang api pada malam hari untuk menerangi mereka. 在夜间又有火柱光照他们， Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 让他们在日夜都可以行走。 Dikatakan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, dengan tidak berdalih, tiang awan dan api itu tetap bersama dengan mereka. 我们看到，我们刚才读到，上帝的引柱、火柱在日夜都在带领他们的路。 Tiang awan dan tiang api yang senantiasa hadir bersama dengan bangsa Israel menunjukkan bahwa Allah senantiasa beserta dengan umatnya. 我们看到引柱的存在、火柱的存在，
以色列人可以看到上帝一直与他们同在。 Tetapi saudara, di dalam rangkaian firman Tuhan yang tadi kita baca, apa yang terjadi dengan bangsa Israel selanjutnya? 但是接下来我们看到以色列人发生了什么呢？ Di dekat Pihahirot dan di depan Baal Zephon, dikatakan di sini bahwa Israel begitu ketakutan karena mereka dikejar oleh bangsa Mesir yang ada di belakang mereka. 在靠近这个米拓的地方，以色列人非常的害怕，因为埃及人在那里追赶他们。 Bahkan di depan mereka terlihat jalan buntu karena ada laut Teberau yang menghalangi mereka. 然后他们已经在那里不能行走了，因为前面就是红海挡住。 Kemudian ketika mereka tiba di padang gurun Syur, mereka berjalan 3 hari tanpa mendapat air. 然后在修的地方，他们一直的旷野，他们也走了3天3夜，得不到水。 Ketika mereka tiba di Mara, mereka melihat sebuah oasis atau sumber air yang jernih. Dahaga mereka bangkit. Tetapi ketika mereka meminumnya, air tersebut terasa pahit dan tidak layak untuk diminum. 到了马拉，他们又喝那里的水，但是因为水是苦的，他们怎么样不喝不下。 Padahal di saat yang bersamaan, tiang api dan tiang awan itu hadir bersama mereka senantiasa. 其实当时引柱火柱还是一直陪伴着他们。 Saudara, dari kisah ini kita dapat belajar satu kebenaran, 从这个故事，我们可以学习到一个真理： bahwa ketika ada pergumulan hidup yang sulit kita alami, 当我们面对生活的困扰的时候， tidak berarti bahwa Allah sedang meninggalkan kita. 不表示上帝就是已经离开了我们。 Saudara, bukankah kita juga melihat di dalam Alkitab kita ada tokoh seperti Ayub? 我们看到好像约伯一样， Ia didera berbagai persoalan hidup, pencobaan yang begitu berat. 他面对生活这样沉重的试验， Tetapi kita bisa melihat bahwa di tengah keterbatasan Ayub sekalipun, Allah tetap hadir dan Ayub tetap berserah kepada Allah. 但是我们看到在有限的当中，约伯还是得到上帝的帮助。 Bahkan Yesus sendiri pun di dalam pelayanannya di atas muka bumi ini, 当耶稣在这个世上侍奉的时候， ia dipenuhi dengan berbagai penderitaan, 他也受到很多的苦难， berbagai kesulitan. 很多的困难。 Namun Kristus tidak pernah goyah 但是耶稣从来没有 karena ia tahu bahwa Bapa di sorga menyertai dirinya. 他从来没有动摇，因为他知道天上的父神一直与他同在。 Saudaraku, bukankah kita pernah mendengar sebuah lirik pujian yang saya percaya sudah cukup familiar buat kita? 我们已经曾经听过一首诗歌，我们常常听到的一首诗歌。 Tuhan tak pernah janji, 上帝从来没有应允， langit selalu biru, 天永远都是蓝的， tetapi Dia berjanji 但是他答应我们， selalu menyertai. 总是与我们同在。 Tuhan tak pernah janji, 上帝从没有应允， jalan selalu rata, 路总是平坦的， tetapi Dia berjanji 但是他这样的应允我们， berikan kekuatan. 给我们力量， Jangan pernah menyerah. 我们不要妥协。 Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita langit selalu biru. 上帝从来没有告诉我们天永远都是蓝的， Tetapi Allah berjanji sekalipun langit gelap, Ia selalu menyertai hidupmu dan hidupku. 但是上帝告诉我们，管着天色是如何的，他总是与我们同在。 Tuhan Allah kita tidak pernah berjanji jalan selalu rata. 上帝从来没有说路总是平坦的， Tetapi di tengah jalan yang tidak rata, berbagai problem yang terjadi, Allah berjanji Ia akan memberikan kekuatan dalam hidupmu dan hidupku. 但是在忐忑不平的路上，上帝答应我们，他总是给我们力量，可以来面对的。 Saudara, penyertaan Tuhan bukan berarti kita bebas dari segala problema dalam hidup ini. 我们知道上帝的同在，不意味着我们可以从一切困难当中免除。
Penyertaan Tuhan bukan berarti kita selalu berlimpah berkat materi. Kita selalu berkecukupan senantiasa. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. 上帝的同在不代表我们的生活上一切都是富足的， Tetapi justru di tengah kesulitan hidup yang Tuhan izinkan, 但是就是在怎么样困难的生活当中， ada air mata di sana, 哪里有泪水， ada malam yang gelap di sana. 有黑暗的夜晚， Atau mungkin Anda yang sedang melihat tayangan khotbah ini, Anda sedang mengalami sulit tidur beberapa malam belakangan ini. 或是你在看这段视频的时候，你正在很难睡眠的当中。 Tetapi ketahuilah, di momen-momen seperti inilah 但是，请大家记得，在这样的时刻当中， Allah tetap beserta dengan hidup setiap kita. 上帝还是一直与我们同在的。 Allah mau mengajar kita agar kita tidak berjalan dengan hikmat kita sendiri. 上帝要教导我们，让我们不用自己的智慧而行。 Allah mau mengajar kita agar kita berserah total hanya kepadanya, pencipta dan penebus kita. 上帝要教导我们，我们要完全的交托、信托给他，他是创造我们的主。 Saudara, arti penyertaan Tuhan berikutnya ialah 上帝的同在，接下来就是 penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan hadir dan masih berfirman kepada kita semua. 上帝的同在，他还是一直要对我们说话。 Saudara, secara khusus di dalam Keluaran pasal 15 ayat 24 sampai 25 yang tadi kita baca. 就是在出埃及记15章24节、25节， Ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah di Mara karena tidak ada air yang dapat diminum, 当百姓向上帝发怨言说我们没有水好喝， Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air itu dan mujizat langsung terjadi. 上帝就指示摩西把树丢在水里，然后神迹发生了， Air pahit itu menjadi manis. 那苦的水变甜了。 Kemudian seluruh bangsa Israel segera minum dan dahaga mereka dipuaskan. 以色列民就可以喝了，然后就口渴就没有了， Mujizat Allah terjadi. 神迹发生了。 Namun saudara, apakah mujizat seperti ini yang menjadi titik penekanannya? 但是是否就是这个神迹成为他特别的强调呢？ Bukan saudara. 不是的， Tetapi kita bisa melihat penekanannya adalah di dalam kaitannya dengan ayat yang ke-26. 而是在26节我们看到他的强调。 Di mana setelah bangsa Israel minum, dahaga mereka dipuaskan dengan air yang manis itu. 当以色列民已经喝到甜的水以后， Tuhan segera berkata-kata kepada mereka. 上帝又在对他们说： Tuhan Allah menegur, memperingatkan, dan memberi ketetapannya serta peraturannya kepada bangsa Israel. 上帝为他们定了律例，定了典章，在哪门要试验他们。 Di dalam ayat ke-26 dikatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 在26节，上帝又说：“你若留意听我的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加给于埃及人的疾病加在你们的身上，因为我是医治你的。” Saudaraku, inilah arti penyertaan Tuhan yang kedua, di mana Allah hadir, Allah beserta kita, artinya Allah tetap mengkumandangkan, menyatakan firman-Nya bagi hidup setiap kita. 所以在这里，我们看到第二点，上帝的存在告诉我们，他与我们同在，然后他还是一直提醒我们，与我们说话。 Di tengah kesulitan, tetap ada panggilan Allah yang diberitakan melalui firman-Nya agar umat-Nya taat dan berserah total hanya kepadanya. 在这里，我们看到上帝的提醒，他的劝诫，让他的民每一个他的儿女愿意一直完全的交托，把他们的生命交托给他。 Saudara sekalian, pada akhir bulan Maret tahun 2020, 在2020年的尾声， baru saja belum lama, 还没有过不久， mama saya, ibu saya yang terkasih,
dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. 传道的母亲蒙主恩召了。 Setelah mama meninggal, hasil swab tes keluar dan menyatakan bahwa memang mama saya meninggal karena terserang virus COVID-19. 当他去世以后，被试验出他是正式的得到了新冠肺炎的这个疾病。 Saudara, kurang lebih 1 minggu sebelum mama saya meninggal, 1个星期，传道的母亲还没有过世的时候， mama saya kritis. 他的妈妈非常的危机， Kesulitan bernapas, 很难呼吸。 oksigen yang dipasang pun tidak menolong. 他架在他鼻子的这个氧气也不能帮助他。 Dan harus dipasang alat bantu ventilator. 到后来要用别的仪器来帮助他。 Sebagai salah satu metode untuk life saving pada saat itu. 那个时候要救治他的生命。 Maka saya segera kembali ke Jakarta 1 minggu kurang lebih sebelum mama saya meninggal. 母亲还没有去世，传道1个星期之前回到了耶加达。 Pada waktu itu mama saya dinyatakan suspek COVID-19 atau istilahnya PDP, pasien dalam pengawasan. 那个时候，传道的母亲是在新冠肺炎的关注下。 Pada saat itu ketika saya tiba di Jakarta, saya begitu khawatir, saya begitu takut, apakah mama saya bisa sembuh? 那个时候，传道非常的害怕，是否母亲可以被医治？ Bisa dikategorikan kelompok usia rentan sudah 60 ke atas. 因为他已经60岁以上， Jantungnya juga sudah pernah pasang ring, cukup lemah kondisi tubuhnya. 心脏也已经架了。 Dan kemudian bukan cuma khawatir, takut terhadap kondisi mama yang kritis yang tidak menentu. Saya pun juga takut Bapak Ibu sekalian. 当时不单单对母亲的病危感到惧怕，传道自己也非常的担心。 Ketika bertemu dengan papa atau ayah saya pun merasa was-was. Apakah jangan-jangan papa saya juga adalah seorang yang terkena virus COVID-19? Hanya saja mungkin dia adalah seorang OTG, orang tanpa gejala atau carrier yang bisa menulari saya. Saya pun juga was-was bertemu dengan ayah sendiri. 所以传道面对父亲的时候也非常的担心，怕父亲也是带有这个病毒。 Bertemu dengan saudara saya, ipar saya yang dulu dekat tetapi pada saat itu satu sama lain jadi seperti orang yang harus jaga jarak, pakai masker dan saling tidak percaya dalam tanda kutip satu dengan yang lain. 那个时候与家人哥哥姐姐姐夫他们见面，也感到非常的担心，不知道他们是否已经感染了这个疾病。 Saya takut, saya khawatir terhadap kondisi mama saya, khawatir terhadap keluarga saya, takut terhadap saudara-saudara saya, tetapi saya juga takut apakah jangan-jangan saya dan istri saya juga terserang virus COVID-19 ini. Dan seandainya kalau saja terserang, apakah saya atau istri saya bisa bertahan hidup? Insting manusia saya membawa saya kepada ketakutan yang begitu mencekam. 当时传道非常的害怕，以他人的本能，他也是害怕是否他的亲人已经被受感染，或是他本身太太也受到感染了。 Saudara, sampai suatu saat di pagi hari setelah saya melewati malam pertama di Jakarta. 当有一个晚上，他在耶加达过了一夜的时候， Saya terbangun dan saya langsung menangis menitikkan banyak air mata. 传道在那里大哭，流下了眼泪。 Saya takut sekali. 他非常的害怕， Saya merasa apakah ini mimpi? 他在那里想到是否这是正在做梦吗？ Saya cubit tangan saya. 传道自己掐了自己的手， Sakit loh, 是的，会痛的。 bukan mimpi. 我不是做梦， Saya menangis, saya ketakutan. 传道在那里大哭， Ini real, 这是非常真实的事， ini fakta. 这是真实的事。 Ini kenyataan hidup yang begitu mencekam yang harus saya hadapi ke depan. 在前面面对这样让他感到焦虑的一件事。 Tetapi saudara, di saat itu saya berdoa kepada Tuhan, saya bertanya, Tuhan apakah engkau hadir di dekatku?
当时传道祷告，上帝，你是否还有在我的当中？ Saya tahu saya anakmu yang tidak sempurna. 我知道我不是一个很完美的你的儿女， Tetapi yang saya tahu janji Tuhan, Tuhan selalu menyertai. Tapi apakah engkau menyertai hidupku? 但是我知道你总是说你将与我们同在，但是这个时刻你有与我们同在吗？ Di dalam ketakutan itu tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya akan firman-Nya yang kembali didengungkan dalam hati saya. 当时突然间有一段神的话语这样的在我的耳中响起， Mazmur 23 ayat 4. 就是诗篇23章第4节。 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. 我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。 Jemaat sekalian, dulu ketika segala sesuatu berjalan lancar dalam hidupku, 以前，当我生命中一切都很通顺的时候， ayat ini saya tahu, tetapi hanya menjadi sebuah cognitive knowledge, pemahaman, pengetahuan kognitif. 这个经文我当然知道，但是只是一个知识，单单我可以认知的知识。 Tetapi ketika saya melewati bersama Tuhan masa-masa krisis ini, 但是当我与上帝一同经过了这段事情， firman Tuhan ini beralih dari yang awalnya hanya sekadar cognitive knowledge menjadi sebuah relational knowledge, pengetahuan yang relasional bersama Allah yang hidup itu. 这段经文从单单认知的知识，成为相对的，我可以感受到上帝的同在的一段经文。 Saudara, ketika pada akhirnya mama saya meninggal, dipanggil pulang oleh Bapa di surga karena COVID-19. 到最后，因为新冠病毒传到的妈妈被蒙主叫去了， Saya tentu sedih, terpukul. 传道非常的伤心。 Tetapi saya belajar berkata, puji Tuhan. 但是传道学习感谢主， Dan ternyata papa saya atau ayah saya juga terkena COVID-19. 原来父亲也得到了这个感染。 Tace saya, kakak yang paling besar juga terkena COVID-19. 大姐也感染到了这个病情， Dan mereka berdua sembuh. 但是他们两位都可以痊愈。 Saya juga belajar berkata, dan tentunya mudah berkata, puji Tuhan. 我也很容易的说感谢主。 Namun saudara, bukti yang terutama dari penyertaan Tuhan bukan masalah mama tidak sembuh atau papa Tace sembuh, bukan itu. 但是上帝真正的与我同在，不是单单因为母亲的去世，或是父亲或大姐的痊愈。 Penekanan daripada penyertaan Tuhan bukanlah mujizat kesembuhannya. 我看到上帝的同在，不是看到他医治的， Tetapi sekalipun Senji. Allah tidak mengizinkan kesembuhan terjadi, tetapi firman Tuhan yang pernah diwartakan, tercatat di dalam kitab suci, itu didengungkan kembali dalam hati saya dan tertanam dalam hati saya seumur hidupku. 但是神的话语，尤其是这一段的经文，深深的埋在传道的心里，一生一世跟随他。 Saudara, di tengah masa pandemi ini, 在这个疫情的当中， keluargamu mengalami masa-masa sulit. 我们的家庭面对很困难的情况， Ekonomi mengalami masa-masa sulit. 经济也遭到困难的当中。 Mungkin engkau harus menunggak hutang-hutangmu, engkau tidak bisa bayar karena cash flow yang tidak berjalan baik. 可能很多你不能还清的会账， Mungkin engkau harus bertahan sekadar hanya dengan tabungan yang engkau punya. 你只可以用你的存款来过活。 Mungkin engkau terpaksa harus meminjam sana sini untuk engkau bertahan hidup bersama keluargamu. 可能你要向别人来借钱，为了要维持你们的生计。 Mungkin kau juga ketakutan, jangan-jangan saya terkena virus ini, atau ada orang di sekitar saya carrier, saya takut keluar rumah, saya takut sedemikian rupa.
可能我们也怕被感染到，在我们亲近我们的人，是否他们也是病毒的携带者？ Tetapi saudara, ketika kita masih bisa mendengar firman Tuhan pada saat ini, artinya Tuhan tetap hadir beserta denganmu. 当我们今天还可以听到神的话语，意思就是上帝还与我们同在， Ada sinyal dari Tuhan 有从上帝来的信号， yang diberikan bagimu dan bagiku. 给了你，给了我。 Mungkin firman Tuhan itu bisa menegur engkau, 可能神的话语将会提醒你， atau bisa menegur, bukan hanya menegur tetapi juga menguatkan engkau. 可能也可以鉴定你。 Dan itulah semua bukti bahwa Allah tetap beserta dengan umatnya. 这就是上帝还是与我们同在的一个证据。 Jadi penyertaan Tuhan bukan hanya diukur dari seberapa banyak materi yang kita miliki, 所以神的话，神的祝福不是单单我们从我们生活上的富足来计算， kesehatan kita, 我们不能衡量以我们的健康 atau prestasi kita. 或是我们的成就， Tetapi firman-Nya yang tetap disuarakan, 但是 ingatkan kepada kita. Itu Ta de tanda hua Allah yi. beserta kita. 还是一直对我们说话，让我们可以感受到他的同在。 Saudara, arti penyertaan Tuhan yang terakhir ialah 最后，上帝的同在， penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan tidak akan memimpin kita kepada jalan yang salah. 上帝的同在就是意味着上帝不会带领我们走向不对的、错误的方向。 Saudara sekalian, alangkah sulitnya bangsa Israel untuk memahami arti penyertaan Tuhan. 我们看到以色列民是这样的，不能了解上帝的同在。 Ketika di Mara tidak ada air yang dapat mereka minum. 在马拉，他们没有喝到水， Dikatakan bahwa mereka langsung bersungut-sungut. 他们马上发咽炎， Atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan mereka itu mengomel-ngomel sedemikian rupa. 就是在那里发老道。 Namun alangkah terkejutnya bangsa Israel ketika mereka tiba di suatu tempat yang bernama Elim. 但是当他们到了一个叫做埃林的地方， Saudara, jarak daripada Mara 从马拉去到埃林的一个地方， menuju Elim 去到埃林的地方， itu ternyata hanya 11 km kurang lebih. 差不多有11公里。 Dan di mana ternyata di Elim sana ada 12 mata air yang jernih. 原来在这个埃林有12股的水泉， Ada 70 pohon korma yang siap untuk dikonsumsi oleh mereka. 有70棵的种树，他们可以在那里吃喝。 Kita bisa bayangkan betapa terkejutnya dan malunya bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut dan mereka melihat ternyata hanya selisih 11 km. Di sana Allah menyediakan sumber daya alam yang begitu kaya. 他们会感到羞愧，因为在这样靠近的地方，上帝已为他们准备了一切他们所需要的。 Saudara, bangsa Israel lupa bagaimana Allah telah memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. 以色列民忘记了上帝是怎么样的带领他们从埃及地出来。 Allah menyatakan mujizatnya, karya yang ajaib melalui tulah-tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir dan Firaun. 我们看到上帝帮助他们在一切的事上， Bagaimana bangsa Israel dipimpin menyeberangi laut Teberau. 他们怎么样走过红海。 Mereka lupa bahwa Allah tidak pernah memimpin bangsa Israel kepada jalan yang salah. 他们忘记了上帝从来没有带领他们走向错误的道路。 Sekalipun tadi dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca, Allah menggiring mereka, menuntun mereka untuk tidak langsung ke negeri orang Filistin, tetapi memutar di padang gurun. Tetapi Allah tidak pernah membawa mereka ke tujuan yang salah. 虽然上帝没有领他们马上进到迦南地，但是上帝带他们绕过一段的路，然后上帝还是一直跟他们同在的。 Saudara, suatu kali ada seorang anak yang muda sakit. 有一个年轻人生病了， Kemudian sang ayah membawa anaknya tersebut yang muda sakit tersebut ke tempat seorang dokter 父亲就带着这个孩子去到医生， untuk disuntik, ya mungkin katakanlah vaksin untuk kesehatan anak tersebut ke depannya. 在哪里为着他的健康打针了。 Ketika anak tersebut tiba di tempat dokter tersebut, 当这个孩子在医生的地方， anak tersebut tentu sudah ditenangi,
ya ditenangkan sebentar oleh dokternya, 可能医生已经安慰他， diajak bicara pelan-pelan, diajak bercanda. 与他讲笑，让他可以安心。 Tetapi tetap saja ketika anak tersebut melihat jarum suntik, dia berontak, dia berkata, "Papa, aku nggak mau disuntik, sakit, nggak mau." 他可能看到要打针，他就会说：“我不要打针，我怕。” Sudahlah Pak, nggak harus disuntik pun aku bisa sehat kok. Nggak mau, tokonya nggak mau, aku takut sama jarum suntik, aku mau pulang. 我不要打针，就是不打针，我也会好的，我要回家。 Tetapi sang ayah bertindak lain. 但是父亲用的别的方式， Anak kecil itu yang tangannya masih kecil dan mungil, dipegang erat oleh ayahnya. Tetap dengan tangan ayahnya yang kuat, disuruh bertahan di sana. 这个父亲把孩子的小手抓紧了，让他愿意在那里被打针。 Seolah ayahnya berkata, "Jangan bergerak, diam kamu di sana, diam, tetap di sana." 父亲这样说：“你就安静吧，不要动摇。” Kita bisa berpikir sang anak ini mungkin maksud saya bukan berimajinasi, membayangkan atau berpikir dan dia mengatakan dalam hatinya, "Papaku jahat. 可能这个孩子在想象中觉得父亲非常的坏， Kenapa aku mau melarikan diri dari jarum suntik ini yang menyakiti diriku? Papa memegang aku dengan begitu kuat sehingga aku tidak bisa bergerak. Papa jahat." 可能他说：“爸爸，你很坏，我要从这个打针的痛跑走，但是你把我抓得这样紧， Papa tidak sayang sama aku. 爸爸不爱我了。 Kalau papa sayang, pasti papa nggak mau dong aku merasakan sakit karena jarum suntik ini. 要是爸爸爱我，不可能你让我遭受这个伤痛。” Tetapi saudara, ketika kita melihat peristiwa ini secara lebih netral, 但是当我们看到这样的事情发生， kita bisa memahami bahwa sebenarnya sang ayah tidak jahat. 其实这个父亲他不是不好的， Sang ayah bermaksud baik. 他的父亲是好的、好意的。 Anaknya yang dikasihinya diizinkan untuk mengalami sedikit rasa sakit 孩子遭受到一点的痛楚， supaya ke depan ia sehat. 让他前面可以健康， Supaya ke depan hidupnya lebih mengalami sebuah jaminan kesehatan karena ada antibodi yang terbentuk dalam tubuhnya. 让他以后打了这个预防针，他以后身体就有抗免疫力。 Saudara, sebagaimana ayah yang membawa sang anak ke dokter untuk disuntik ini. 这个父亲带着孩子去打针， Demikianlah Allah Bapa kita di surga. 我们在天上的父神也是这样， Ia tidak pernah salah dalam kehidupan kita. 他在我们生命当中绝对不会错的， Ia tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. 他从来没有为我们计划不好的， Mungkin dengan kehendak bebas kita. 可能以我们自由的想法， Dengan kehendak bebas orang-orang di sekitar kita. 在我们四周围的人自由的想法， Atau dengan hukum alam yang terjadi di tengah dunia yang berdosa ini. 或是在这个世界上生理上的一些犯罪的事情当中， Atau mungkin karena ada pengaruh iblis atau satanic influence yang terjadi. 或是有魔鬼的 Kita mengalami 作用， sesuatu yang buruk dalam hidup ini. 我们在生命当中面对了不好的事， Kita menanggung resiko atas pilihan kita sendiri, katakanlah. 可能我们在哪里承受了我们自己做出的错事。 Tetapi saudara, ketika kita memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, 但是我们知道，我们的上帝在我们的生命当中，在一切的事上，他为我们动工， Allah tetap beserta, Allah tetap mengontrol. 他还是在那里与我们同在，在那里看顾我们。 Allah tetap merangkai, merancang segala sesuatu yang kita lakukan itu, atau orang-orang sekitar kita lakukan, atau hukum alam yang terjadi itu, tetap di bawah kontrol Allah, dan Dia mengorkestrasikan hal itu untuk menuju membawa kita kepada jalan yang tidak salah. 他会掌控我们的生命，让我们不向错误的方向而行。 Maka kita akan belajar menyadari bahwa hidup kita ini 我们要学习在这个生命当中， bukan getting bitter atau Buset. menjadi pahit, 不是变得苦， tapi hidup kita bersama Allah yang beserta dengan kita adalah hidup yang getting better, 但是 menjadi makin baik. 我们与上帝的
因为上帝与我们同在，让我们的生命可以变得更好。 Saudara, mana yang Anda pilih? 你们选择什么呢？ Apakah Anda ingin menjadi pilihan pertama, getting bitter? 你们要得到苦的味道吗？ Atau pilihan yang kedua, 或是 getting 第二 better? 个选择，你们要变得更好？ Saudara, ia adalah Allah yang beserta dengan kita. Ia berdaulat penuh atas hidup kita. 他是与我们同在的神，他是掌控有权柄的神。 Kita dipanggil untuk terus peka dan taat pada firman-Nya. 我们被呼召，要我们一直顺服他的旨意， Hingga kita tiba ke dalam tempat yang disebut Elim itu. 让我们可以到达，好像刚才说到的艾琳的地方。 Tuhan menghadirkan Elim demi Elim di dalam kehidupan kita, di mana berkat-berkat yang kita perlukan disediakan oleh-Nya. 上帝在我们生命中创造了一个又一个的艾琳，让我们的生命的祝福一直可以领到我们。 Dan berkat yang tertinggi itu, 最高的祝福 yaitu Kristus sendiri yang hadir memenuhi hati kita. 就是基督可以来到我们的当中，来到我们的心中， Itu kita alami. 在我们可以经历到。 Ia tidak pernah memimpin umat yang dikasihinya kepada jalan yang salah. 他不会带领他所爱的儿女走向错误的方向。 Mungkin saat ini engkau berada di tempat bernama Mara itu. 可能我们这个时刻暂时在那个马拉的地方， Mungkin engkau berada di depan laut Teberau itu. 可能我们也是在红海的前面。 Tetapi ingatlah, Allah akan memimpin hidupmu dan hidupku menuju Elim tersebut. 但是相信吧，上帝要带领我们进到艾琳的地方。 Sebelum Kristus Yesus naik ke surga, 基督耶稣还没有上天的时候， Ia telah berjanji, 他已经对我们应允了。 ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa 我将永远与你们同在， sampai kepada akhir zaman. 一直到世界的末了。 Peganglah janji itu, saudaraku. 亲爱的会友们，请大家谨记这个他的保证。 Kristus tetap beserta dengan kita di tengah pandemi global yang terjadi pada saat ini. 在新冠疫情的当中，基督还是一直与我们同在的。 Kristus tetap beserta dengan kita di tengah kelesuan ekonomi dan ancaman kesehatan yang terjadi pada saat ini. 基督还是与我们同在，在经济的衰退当中、萧条当中，我们还是可以感受到他的同在。 Ia adalah Allah yang Immanuel, God with us. 他是与我们同在的神， Peganglah janji itu. 大家抓紧他的应允吧。 Tuhan memberkati hidupmu dan hidupku. 上帝将要祝福你，祝福我。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam surga, 我们在天上的父神， kami membawa diri kami masing-masing ke hadapan Tuhan. 我们把我们每一个人带到你的面前。 Anugerah-Mu yang selalu tersedia bagi kami. 你赐给我们的恩典， Kami mau belajar meresponinya dengan tepat. 我们要很好的来回应。 Engkau mengerti segala keunikan level iman kami. 你知道我们信心个人信心的不同， Engkau mengerti segala keterbatasan yang ada pada diri kami. 你也知道我们有限的。 Ajarlah kami ya Tuhan. 求求你教导我们， Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. 以你自身的灵来带领我们吧， Supaya kami bisa belajar memahami 让我们可以学习来了解 apa arti penyertaan Tuhan itu. 你的同在的意义在哪里。 Bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kami lepas dari masalah dan berkecukupan, berkelimpahan senantiasa. 主与我们同在，不意味着我们就不会面对困扰的事，我们会生活非常的富足。 Namun kami belajar bahwa penyertaan Tuhan artinya Tuhan tetap berfirman pada kami dan Tuhan tidak pernah memimpin kami kepada jalan yang salah. 我们知道上帝与我们同在，他从不会带领我们走向错误的方向。 Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami orang yang berdosa ini. 求主你怜悯我们这些有罪的人， Kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu. 我们一同来到你的面前谦卑。
Tuntunlah kami Tuhan menuju Elim tersebut dalam hidup kami. 求主你带领我们走到艾琳你所应许的地方。 Kami tidak tahu masa depan kami, 我们不知道我们前面的道路如何， tetapi yang kami yakini Allah senantiasa beserta dengan kami. 但是我们确定的相信你总是与我们同在。 Demi Kristus Yesus Tuhan kami, 奉主耶稣基督我们的神， kami berserah, kami berdoa. 我们交托，我们祷告。 Amin. 阿门。 Waktu dan tempat saya persilakan. Tiba saatnya bagi kita semua membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, kita boleh memberikan persembahan kita melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. Dengan catatan, mohon berikan keterangan pada berita transfer sesuai dengan peruntukannya. Khusus persembahan mingguan, kolektor mingguan, Bapak Ibu juga boleh melakukan scan barcode melalui QR code via BCA Mobile, bisa juga via OVO, GoPay, Link Aja ataupun Dana. Sambil kita memberikan persembahan kita, satu pujian yang boleh kita bawakan bersama yang mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dia peliharakan burung, tentu saja Dia juga memelihara kita. Mengapa keluh kesah, mengapa kecewa, mengapa hati susah dan gundah gulana. Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Nyanyiku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakanku, pasti memelihara. Ayat yang kedua, ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya, tiada ku takut. Tuhan pimpin jalanku, mau ikut serta. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Nyanyiku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, memeliharaku. Musik memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mohonlah padanya, mengapa tak bernyanyi, berharap padanya. Haruslah kau menunggu, Dia pasti menolong. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan
Tuhan, terima kasih buat satu lagi kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan ini Tuhan. Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di gereja kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati setiap tantangan yang memberi Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, Tuhan ajar kami Tuhan memberikan totalitas hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, selamat pagi. 祝所有的弟兄姐妹们早安！ Bagaimana kabar saudara hari ini? 今天大家好吗？ Saya berharap saudara sekalian di dalam kondisi yang sehat, di dalam kondisi yang baik. 我希望大家都在好的情况当中， Dan saya yakin Tuhan akan memelihara dan menyertai kehidupan saudara. 上帝将要看顾带 Saudara sekalian 领。 kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan. Pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 我们向主献上感谢，这个早晨我们又可以一起来主日崇拜。 Sekalipun kita tidak bisa menjalankan ibadah kita seperti biasa, secara konvensional berkumpul dengan jemaat di rumah Tuhan, tapi kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk bersama-sama beribadah dengan anggota keluarga kita. 虽然我们不能好像以前一样在教会，我们一同用平常的方式来聚会，但是我们可以在家中，我们可以我们的家中的亲人，我们一同来聚 Dan 会。 kiranya ibadah yang kita jalankan bersama-sama di rumah masing-masing menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. 让我们在家中的每一个人的聚会，可以讨主的喜悦。 Kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk pemberitaan firman yang sudah disampaikan oleh penginjil Samuel. 我们也献上感谢，撒母耳传道的正道。 Kiranya pemberitaan firman yang sudah disampaikan sungguh boleh menguatkan dan menghibur saudara sekalian. 让他所讲的也可以安慰、坚定我们每一个 Karena 人， kita sepenuhnya yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. 因为我们确信上帝不会撇下我们，他会一直与我们同在， Bahwa Tuhan akan menyertai kita. 主要与我们同在。 Namun penyertaan Tuhan tidak berarti bahwa kita bebas dari masalah, dari pergumulan-pergumulan hidup. 但是上帝的同在不意味着，不代表我们就不会面对一切的问题。 Penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan masih mau berbicara kepada kita bahkan di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. 上帝的同在就是他还是要对我们说话，虽然在这样的状 Dan 况， bahwa Tuhan memimpin kita pada jalan yang tidak pernah salah. 他还是带领我们走向正确的方 Kita 向。 percaya bahwa Tuhan itu setia 我们相信上帝是正 dan 忠 janjinya 信 kepada 的， kita adalah ya dan amin. 他是信实的，他对我们的应许是施舍的， Dia akan memelihara hidup kita. 他将要带领我们的生 Terima 命。 kasih kepada penginjil Samuel yang sudah melayani pemberitaan firman pagi ini. 感谢两三多传道已经在这里正道。 So sekalian ibadah kita yang sifatnya recording premier ini akan kita laksanakan seperti beberapa minggu belakangan ini sampai pada akhir bulan Mei. 我们这样的主日崇拜这波的方式，将要到5月份一直继续的进行。 Kita berdoa bersama dan kita berharap bahwa pandemi corona ini bisa segera selesai dan kita bisa kembali menjalankan ibadah kita seperti biasa. 我们祷告，让这个新冠疫情可以赶快的过去，让我们也可以好像平常这样的来一起 Dan 聚 saudara 会。 semua juga bisa menjalankan kembali aktivitas seperti normal dan tidak ada sesuatu yang menjadi halangan bagi kita untuk menjalankan 我们每一个 aktivitas. 人也可以回到以前的生活，一切都可以恢复如常。 Demikian juga untuk ibadah doa, persekutuan doa pagi, persekutuan remaja dan kebaktian sekolah minggu tetap kita laksanakan juga secara recording premier seperti biasa sampai juga akhir Mei 2020 ini. 我们一直到5月份，每一个聚会就是不是主日崇拜、主日学，或是少年班，或是晚祷会早上的晨祷会，都是要还是用这样的方式进行。 Kami terus menghimbau untuk saudara bisa mendorong anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu dari saudara bisa mengikuti ibadah secara online.
我们希望在家的父母亲可以推动孩子们一同来参加这个在线上的一个直播节目。 Kami hamba Tuhan dan Jewe. majelis turut mendoakan saudara semua supaya saudara juga di dalam pemeliharaan, di dalam pertolongan dari Tuhan. 教会的主仆这是还是一直的为你们祷告，让你们一直在上帝的带领下可以很好地。 Memang situasi dengan adanya pandemi corona ini memang adalah suatu situasi yang sulit. 我们知道状况是困难的， Kami memahami saudara juga mengalami banyak sekali pergumulan di dalam berkaitan dengan juga ekonomi sehari-hari. 大家也面临经济问题。 Namun kita terus berseru kepada Tuhan, berdoa biarlah Tuhan yang akan menolong saudara dan menyediakan apa yang saudara butuhkan. 让我们一直对上帝会呼求，让他帮助我们早日可以走过这个疫情。 Kami juga menghimbau saudara agar saudara bisa untuk kegiatan atau aktivitas di luar rumah, saudara bisa tetap menggunakan masker sebagaimana himbauan dari pemerintah Kota Palembang. 我们也请大家注意，只要在外面户外有活动的，大家都要戴着口罩， Kalau 因为是 saudara 政府所护照的。 Kalau saudara pergi keluar rumah untuk beraktivitas, saudara jangan lupa untuk menggunakan masker. Ini demi kebaikan bersama. 我们戴着口罩是为了大家的安全。 Untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain juga. 我们不只要为我们自己的安全，也要想到别人的安全。 Kiranya Tuhan menolong kita semua. 我们求主帮助我们每一个人。 So sekalian kita akan bersama-sama memakai waktu ini, kita akan mendoakan untuk beberapa hal. 我们用这个时间，我们要为几件事项来代祷。 So sekalian mari kita berdoa untuk pemerintah negara kita. 我们为我们国家的政府祷告， Baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. 不论是在政府 Supaya 或 Tuhan 是在 memberikan 地方地区的， hikmat bijaksana. 求主给他们有智慧，有从你而来的， Agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi meluasnya wabah virus corona ini. 让政府可以很好的采取行动措施来阻止这个疫情的蔓延。 Doakan juga untuk para dokter dan suster yang terjun langsung dalam menangani pasien-pasien yang positif COVID-19. 我们也为那些救护人员、医生、护士，或是那些在前线的每一个在那里医治病情的人祷 Agar 告。 Tuhan yang memberi perlindungan buat mereka, menjaga mereka sehingga mereka terhindar dari wabah virus ini. 求主保守他们，照顾他们，让他们远离一切的疾病。 Mari kita berdoa 我们进入祷 bersama-sama. 告，一同进入祷告。 Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan berseru dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami, secara khusus pemerintah pusat maupun daerah, di dalam mengambil kebijakan untuk menangani dan mencegah meluasnya wabah virus corona, baik di Indonesia secara umum, secara khusus di Kota Palembang ini. Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, sehingga wabah virus corona ini segera bisa selesai dan kemudian masyarakat bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kiranya Engkau menolong pemerintah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat pentingnya untuk mereka juga melakukan social distancing maupun physical distancing satu dengan yang lain, sehingga semua masyarakat bisa menjalankan aktivitas seperti himbauan daripada pemerintah. Tuhan, kami serahkan khususnya Kota Palembang ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengan bertambahnya pasien-pasien yang positif virus corona ini, kami mohon Tuhan juga memberikan perlindungan bagi para dokter yang menangani, yang mengobati pasien-pasien. Tuhan yang menjaga mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka sehingga mereka terhindar dari terkena virus corona ini. Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemerintah negara kami, para dokter, suster yang menangani ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita juga berdoa untuk masyarakat yang terkena dampak
dari virus corona ini secara ekonomi. Kita tahu sekarang ini di dunia usaha mereka tidak bisa menjalankan usaha atau pekerjaan oleh karena ada himbauan dari pemerintah untuk bagaimana mereka bisa tetap bekerja di rumah. Kita doakan untuk ekonomi daripada masyarakat. Ada mungkin juga mereka yang kemudian dirumahkan atau di PHK. Kita berdoa supaya Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka menyediakan apa yang mereka butuhkan. 我们接下来要为那些为了疫情而受到连累的每一个人祷告，他们因为经济的问题，因为工作被停，或是他们在家中工作，薪水减少，我们大家一同为这件事情为他们代祷，让他们不要受到这个疫情的影响，忘记了神。 Kita juga doakan untuk seluruh jemaat Tuhan yang juga mengalami kesulitan dalam usaha oleh karena merebaknya wabah virus corona ini. Biar Tuhan yang juga memberkati dan menyediakan apa yang dibutuhkan. 我们也为每一个会友，为了这样的情况，他们很多不能开店，他们的经济受损，我们也求主帮助他们。 Mari kita bersama-sama 我 berdoa. 们一同进入祷告。 Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk masyarakat yang terkena dampak daripada merebaknya virus corona ini. Mereka yang tidak bisa menjalankan usaha, mereka yang mungkin juga dirumahkan atau di PHK dari pekerjaan mereka. Mereka harus menerima kenyataan ini sementara mereka juga harus mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau menolong pemerintah negara kami, bukan saja menolong untuk pasien-pasien yang sekarang ini sedang diobati, tapi juga menolong masyarakat yang terdampak daripada virus corona ini dengan menyediakan kebutuhan bagi hidup mereka sehari-hari, sehingga mereka bisa di tengah-tengah wabah virus corona ini bisa tetap bertahan hidup bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Mereka juga bergumul Tuhan dengan segala usaha pekerjaan mereka di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit sekarang ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan. Kiranya Engkau yang menyediakan apa yang mereka butuhkan, memberikan pertolongan, menyediakan jalan keluar bagi mereka dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu pertolongan datangnya dari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan setiap seru doa yang kami panjatkan kepadamu pagi ini, dan kiranya Tuhan juga menjawab doa-doa kami. Biarlah wabah virus corona ini bisa segera selesai dan kami semua bisa menjalankan aktivitas kami dengan normal seperti sedia kala. Untuk kami bisa beraktivitas, tidak ada hambatan dan gangguan. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami yang sejati. Amin. Amin。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang saudara sekalian untuk berdiri. 请大家站立。 Mari kita bersama-sama kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Namun sebelum itu, dengarkanlah ayat pengutusan yang diambil dalam Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ini menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
ibadah selesai, Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan duduk.